Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis darjah 4 di dalam pelajaran 7 hadis tentang Islam lagi. InsyaAllah kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana. وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini dia adalah hadis tentang Islam yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idza tala'a alaina rajulun syadidun bayad athiyab syadidu sawadis sya'b la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataini ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ini hadis tentang rukun Islam. Yang kita maklum, rukun Islam itu ada 5 perkara seperti berikut. Kita lihat tentang jenis-jenis zakat. Pertama, zakat emas dan perak. Kedua, zakat saham. Ketiga, zakat pertanian. Keempat, zakat penternakan. Kelima, zakat galian. Keenam, zakat fitrah. Ketujuh, zakat harta. Kelapan, zakat pendapatan. Kesembilan, zakat perniagaan. 10, zakat wang simpanan. Zakat terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, zakat fitrah. Kedua, zakat harta. Kita lihat zakat fitrah. Berkenaan dengan zakat fitrah yang dibayar di bulan Ramadan, wajib ke atas setiap orang Islam, fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam. Kemudian zakat harta. Ini zakat harta bila cukup syarat. Zakat saham juga bila cukup syarat. Zakat pertanian bila cukup syarat. Zakat penternakan bila cukup syarat. Zakat galian bila cukup syarat. Zakat harta bila cukup syarat. Zakat pendapatan bila cukup syarat. Zakat perniagaan bila cukup syarat. Dan zakat simpanan
bila cukup syarat. Satu je yang wajib ke atas orang Islam adalah zakat fitrah, dibayar di bulan Ramadan. Yang lain zakat harta semua apabila cukup syarat. Kiraan setahun hijrah dan juga harta yang disimpan ataupun pendapatan yang didapati setahun. Hukum berzakat adalah wajib, iaitu jika cukup syarat. Ini selalu disebut. Zakat adalah wajib bila cukup syarat. Bila sebut tentang zakat fitrah, itu wajib ke atas semua orang Islam. Tapi zakat yang lain, bila cukup syarat. Tapi nak bayar zakat fitrah pun bukannya di bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ataupun sebelum solat sunat Aidil Fitri. Dalil wajib berzakat. Khudh min amwalihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayat 103 surah Allah Akbar. Surah At-Taubah ayat 103. Minta maaf saya tak tulis. Ambillah zakat. Perintah Allah, ambillah zakat. Ayat ni ayat perintah. Ayat ambillah zakat. Maksudnya zakat tu wajib. Ada kaitan dengan perkataan wajib kat sini. Allah perintahkan ambillah zakat. Apa yang Allah Taala suruh itu adalah wajib dari sebahagian harta mereka. Zakat tu dari harta. Termasuk zakat fitrah pun harta juga. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat itu kalau diambil dapat menyucikan harta mereka, pendapatan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Orang yang pertama menerima zakat fitrah adalah amil. Dan amil juga bila menerima berdoa untuk orang yang membayar zakat. Dan termasuklah juga mereka yang berhak menerima harta zakat. Mereka sesungguhnya berdoa untuk orang-orang yang membayar zakat. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Doa tu adalah senjata orang Islam dan boleh mententeramkan jiwa orang yang membayar zakat, melembutkan hati mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Hukum haji. Tadi bab zakat, ni bab haji. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Orang yang menunaikan haji itu wajib. Sekali sahaja seumur hidup mereka bagi yang mampu sampai ke sana. Boleh sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Wajib sekali sahaja seumur hidup. Tapi kalau lebih sekali itu dikira tidak wajib. Yang wajib hanya sekali. Tapi kalau dia nak pergi banyak kali, boleh terpulang. Dalil wajib haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Perjalanan dia selamat. Tak kiralah dia menaiki apa kenderaan, dekat ke jauh, apa kenderaan yang mereka naiki, yang penting selamat sampai ke sana dan cukup perbelanjaan nak sampai ke sana, dan yang ditinggalkan tanggungjawabnya di tempat tinggal dia juga terpelihara. Barang siapa yang mengiringi kewajipan, barang siapa yang mengingkari kewajipan haji, maka Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Siapa yang ingkar tentang kewajipan haji, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah Ta'ala tak memerlukan siapa pun. Allah Maha Kaya. Kuasa Allah tidak berkurangan kalau kita tidak menunaikan haji. Juga salat, kalau kita tak salat pun kuasa Allah tidak berkurangan. Allah itu Maha Kaya. Itu sifat Allah.
Tapi janganlah kita tak solat, janganlah kita tak menunaikan haji. Erti perkataan. Okey. Dah habis 5 rukun Islam. Kita pergi pada erti perkataan. Rukun Islam yang pertama kita ingat balik, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Erti perkataan yang pertama, putih pakaiannya. Kedua, hitam rambutnya. Ketiga, dan tidak nampak. Keempat, lututnya kepada lutut beliau. Kelima, khabarkan. Keenam, sesungguhnya aku bersaksi. Kita lihat dalam bahasa Arab. Putih pakaian pasti bayadhi siyab. Hitam rambutnya sawadi sya'b. Dan tidak nampak, la yura. Lututnya kepada lutut beliau, rukbatayhi ila rukbatayhi. Khabarkan, akhbir. Sesungguhnya aku bersaksi, antashhada. Okey, yang ketujuh. Bahawa tiada Tuhan. Kelapan. Selain Allah. 9. Mendirikan solat. 10. Mengeluarkan zakat. 11. Berpuasa di bulan Ramadan. 12. Mengerjakan haji. Kita tengok 7. Bahasa Arab dia. Bahawa tiada Tuhan. La ilaha. Selain Allah. Illallah. Mendirikan solat. Wa tuqimas solat. Tengok perkataan solat. Solat kita tahu bahasa Arab dengan bahasa Melayu sama. Senang dia hafaz. Zakat. Waktu tiaz zakah, mengeluarkan zakat. Perkataan zakat bahasa Arab dengan bahasa Melayu sama. Kemudian watasuma Ramadan. Ramadan ni kita tahu bulan puasa. Tasuma, saum. Saum ni kita ada dalam niat kita. Nawa itu sauma. Perkataan saum ni kita senang ingat. Sauma tu puasa. Mengerjakan haji. Waktu hajjah. Waktu hajjah ni perkataan haji ni sama dengan bahasa Melayu. Senang dia hafaz. Perkataan yang ke-13. Bagi siapa yang mampu. 14. Pergi kepadanya. 15. Engkau benar. Artinya dalam bahasa Arab, ini stata'ta. Siapa yang mampu. Pergi kepadanya. Ilaihi sabila. Kepadanya dia pergi. Kepadanya sabila jalan. Engkau benar. Sadaqta. Sadaqta. Perkataan sadaqta, sadaq ni maksudnya daripada perkataan kita belajar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada belajar sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik tu sama dengan sadaqta. Nah, perkataan ni senang kita hafaz. Baik, pengajarannya. Bukan erti saya salah. Pengajaran pertama, Islam merupakan syarat utama penerimaan ibadah kepada Allah. Islam tu syarat utama penerimaan ibadah. Kalau kita beribadah tapi bukan Islam, ibadah kita tak diterima oleh Allah. Kita kena mengucap 2 kalimah syahadah dahulu jadi orang Islam, barulah ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau kita puasa pun, orang bukan Islam pun kadang-kadang ada berpuasa tapi puasanya tak diterima oleh Allah Ta'ala sebab dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, salat fardu 5 waktu sehari semalam merupakan tiang agama. Salat ni lah menjadi kita punya bangunan agama kita. Kita punya tiang kepada agama kita. Kalau tak ada tiang agama kita, bangunan kita habis, hancur. Yang ketiga, puasa ialah perisai utama Islam daripada melakukan maksiat dan kejahatan. Orang yang selalu buat dosa, dia cara untuk mengelakkan daripada buat dosa dan kejahatan, elok dia berpuasa. Inilah perisai pendinding utama dia daripada buat dosa. Kalau orang berpuasa, insya-Allah dia tak buat dosa. Dia jauhkan diri daripada berbuat dosa. Yang keempat, zakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Zakat ni dapat membantu orang-orang yang susah. Jadi orang susah boleh hidup, boleh menggunakan wang tersebut untuk kehidupan mereka dan membantu
peniaga-peniaga yang berniaga untuk menjual sesuatu kepada orang-orang yang susah. Yang kelima, ibadat haji merupakan kemuncak pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Inilah kemuncak untuk orang Islam mengerjakan haji sekali saja seumur hidup. Dia wajib. Yang lain dah tidak wajib, tapi kalau mereka nak pergi haji juga, tak ada halangan. Kemudian kita akhiri dengan pelajaran kita dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattah ya alim. Iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik murid-murid, sila baca dahulu pelajaran kita pada hari ini, bab tentang Islam, pelajaran 7 dalam kitab tafsir Al-Quran dan Hadis. InsyaAllah nanti sebentar lagi saya akan bagikan link untuk Google Form, quiz Google Form. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.